Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa ke-19. Ini juga perancangan orang-orang kafir supaya orang Islam terhalang daripada jalan Allah. Terhalang daripada melaksanakan perintah Allah dan juga sunnah Nabi. Apa dia? Kata penulis buku ni, dosa yang ke-19 yang dianggap terlalu biasa, iaitu berjabat tangan antara wanita lelaki dengan wanita bukan mahram. Kan? Betul tak? Siapa yang rasa berdosa bila dia bersalah dengan sepupu dia? Siapa dia rasa berdosa? Tak ada. Kalau rasa berdosa, daripada awal lagi dia tak bersalam. Jadi kata penulis, pada zaman sekarang, jabat tangan antara lelaki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi bejat. Bejat apa dia? Jahat dah. Tradisi yang buruk lah. Mengalahkan akhlak Islam yang seharusnya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Kan? Yang bersalam ni, pertama dia rasa dia betul. Yang kedua, dia anggap orang tak nak bersalam, tak betul. Ketinggalan zaman, tak hormat orang. Tambah-tambah, sepupu dia tu dah tua kan. Mana ada syahwat lagi, umur 60 kan. Salam je lah. Sehingga jika salah seorang daripada mereka anda ajak berdialog tentang hukum syariat dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta-merta ia akan menuduh anda sebagai kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit, ekstrim dan hendak memutuskan tali silaturrahim. Betul kan? Mereka ada 1000 dalil, tapi semuanya bukan daripada Quran dan hadis. Sekarang antara alasan dia tak nak syahwat kan. Tengok pakcik boleh rogoh kambing kan. Dengan kambing pun ada syahwat. Dengan orang lagi lah. Sehingga dalam masyarakat kita berjabat tangan dengan anak perempuan, paman ataupun bibi. Makna sepupu lah. Paman ni bahasa Indonesia bapa saudara lah. Kita bersalah dengan anak pakcik kita, sepupu lah. Apa hukum dia? Haram. Kecuali dia masih kecil lah. Ataupun dengan isteri saudara kita, abang ipar, kakak ipar kan. Semua tu haram. Yang paling ramai dan paling banyak bersalah bila? Hari Raya, kan? Makna Hari Raya tu habis sapu pahala sebulan Ramadan. Dengan isteri saudara ataupun isteri paman, baik daripada pihak ayah ataupun ibu, lebih mudah daripada minum air. Bagi mereka bersalam tu, benda yang paling mudah daripada minum air. Tak ada masalah langsung. Senang holo je kan. Alasannya apa? Silaturrahim. Kan? Mana ada syahwat pakcik saya. Saya membesar dengan dia daripada kecil lagi kan. Seandainya mereka melihat secara jernih dan penuh pengetahuan tentang bahaya persoalan tersebut, menurut syarak tentu mereka tidak akan melakukan. Sabda Nabi SAW, la'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairul lahu min an yamussa an yamassu imra'atan la tahillu lahu. Hadis sahih riwayat Tabarani. Maksud dia, kata Nabi SAW, sungguh seseorang itu ditusuk kepalanya dengan jarum daripada besi adalah lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maknanya, Nabi kata apa? Lebih baik kepala kamu ditusuk dengan besi daripada kamu bersalam dengan wanita yang bukan mahram. Maknanya itu satu kesalahan besar, ancaman besar tu. Kita sekarang bukan nak tusuk kat kepala dengan besi. Nak cucuk vaksin pun takut kan. Tapi bersalam mudah-mudah je. Kemudian tidak diragukan lagi hal ini termasuklah zina.
Zina apa ni? Zina tangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-aynani tazniyani wal yadani tazniyani wal rijlani tazniyani wal farju yazni. Maksud dia, kata Nabi, kedua mata berzina bila tengok benda haram. Mata juga berzina. Kedua tangan berzina. Antaranya bersalam dengan bukan mahram. Saya tak bersalam, Ustaz. Saya naik motor dua-dua aja. Saya peluk aja. Kedua, kaki berzina bila dia pergi tempat yang haram. Dan kemaluan juga berzina. Dan adakah orang yang hatinya lebih bersih daripada hati Nabi SAW? Ada tak? Kan? Dia kata, saya tak naik syahwat. Saya nak tanya, iman kamu dengan iman Nabi mana lebih kuat? Iman Nabi. Tapi Nabi tak pernah sentuh kulit wanita yang bukan mahram. Kata Nabi SAW, Inilah amassu aidian nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Dalam hadis lain, riwayat lain, Inilah usafihu an-nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam mar'atin qat ghaira annahu yubayyi'hunna bil kalam. Maksudnya, dan demi Allah, sungguh tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Demi Allah, Aisyah bersumpah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Tetapi bila berbai'ah dengan sahabat lelaki, Nabi berjabat tangan. Tapi dengan berbai'ah dengan wanita, dengan hanya ucapan sahaja. Hendaknya kita semua takut kepada Allah. Orang-orang yang mengancam isterinya, untuk menceraikan isterinya yang salihah kerana hanya tidak mahu berjabat tangan dengan saudara mara iparnya, perlu juga diketahui, berjabat tangan dengan lawan jenis meski memakai alas kaus tangan, hukumnya tetap haram. Dia kata, kalau perempuan bersalam dengan lelaki bekas mahram, walaupun pakai sarung tangan, hukumnya adalah haram. Dan ada ulama mengatakan bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat. Kalau kita tengok bangsa lain kan, dia mesra juga lelaki perempuan yang bukan mahram, tapi cara dia bukan berjabat tangan. Orang kafir, contoh di Thailand kan, kalau jumpa dia tak berjabat tangan, dia buat apa? Dia tunduk. Kenapa kita tak boleh lebih baik daripada mereka kan? Nak juga bersalam. Okey? Semoga selepas ini kita jaga dan juga pesan pada anak-anak kita yang masih muda tu. Jangan bersalam dengan sepupu dia ataupun dengan siapa ni? Isteri kepada pakcik dia. Itu semua tak boleh tu. Kita lelaki dengan adik ipar perempuan, kita perempuan dengan abang ipar lelaki, semua tak boleh.